Assalamualaikum semua. Selamat bertemu kembali di channel saya. Video kali ini adalah merupakan siri keempat perjalanan grup travel kami di Yogyakarta. Sebaik selesai makan pagi di hotel, kami terus bergerak ke destinasi pertama kami untuk hari ini, iaitu Gunung Merapi. Perjalanan dari hotel ke sini memakan masa lebih kurang 1 jam. Sampai di lokasi, kami diberi penerangan berkaitan dengan aktiviti Mount Merapi Lava Tour, iaitu aktiviti pengembaraan sekitar lereng Gunung Merapi menggunakan jeep. Kami terlebih dahulu diberi penerangan berkaitan dengan aktiviti yang akan diikuti dan pakej tour yang disediakan, iaitu sama ada singkat, sederhana atau lama, bergantung kepada bilangan tempat-tempat yang hendak dilawati. Setelah berbincang, kami mengambil kata sepakat untuk mengikuti pakej yang sederhana, iaitu singgah melawat 3 tempat sahaja. Perjalanan dengan jeep agak mencabar dengan laluan off-road yang berbukit, berbatu, berlopak dan berlubang. Pemandu jeep pula macam sengaja memandu jeep ke kawasan-kawasan tersebut. Semakin kami menjerit, semakin laju jeep dipandu. Kami semua reda sahaja dengan apa yang dilakukan oleh pemandu jeep tersebut. Kami kurang bernasib baik kerana cuaca pada hari ini mendung dan berkabus. Sepatutnya sepanjang perjalanan kami dapat melihat keindahan pemandangan Gunung Merapi, iaitu sebuah gunung berapi yang masih aktif. Gambar-gambar yang kami ambil pun hanya berlatar belakangkan kabus putih sahaja. Tidak kelihatan langsung bayangan Gunung Merapi. Tempat singgahan kami yang pertama ialah Bunker Kaliadim. Bunker Kaliadim ini asalnya dibina untuk tempat pelindungan dari letusan Gunung Merapi. Namun, selepas letupan dahsyat di tahun 2010, bunker ini tidak dapat menyelamatkan 2 orang yang berlindung di dalamnya. Akhirnya, bunker ini dijadikan satu destinasi pelancongan bagi aktiviti Merapi Jeep Lava Tour. Kaliadim menjadi salah satu destinasi pakej Merapi Lava Tour
kerana pemandangan di sini sangat cantik. Jika bernasib baik, kita dapat menyaksikan keindahan dan kegagahan Gunung Merapi. Bukit-bukit hijau dan hutan pine menambah kesejukan di sekitar Ceronyan. Seperti yang dikatakan tadi, kami kurang bernasib baik kerana kawasan sekitarnya diseliputi kabus tebal hingga menenggelamkan wajah Gunung Merapi. Inilah bahagian dalam bangka Keliadin, yang mana di dalamnya 2 orang terkorban ketika berlakunya letusan gunung berapi pada tahun 2010. Pas telungkup itu aja ngeruknya pakai ekskavator itu hampir 3 hari baru kena diambil jasadnya. Tahun berapa? Setahu saya 94 pernahnya ke barat, terus 2006 terus 2010 yang besar-besar. Yang 94 itu kena iuran kita Gambri daripada kita resepnya kena. Kami berada tidak lama di sini. Sebelum bergerak ke destinasi seterusnya, kami melihat barangan jualan di gerai-gerai berdekatan. Ada jualan pakaian, t-shirt, makanan, minuman, barangan cenderamata dan barangan yang dihasilkan dari sisa-sisa letusan Merapi. Destinasi kami seterusnya ialah Muzium Rumahku Memoriku, iaitu sebuah muzium yang menyimpan kesan-kesan kemusnahan daripada letusan Gunung Merapi di samping gambar-gambar yang menceritakan peristiwa dahsyat itu. Kami meluangkan masa mendengar kisah kejadian letusan gunung daripada guide kami yang juga merupakan salah seorang pemandu jeep. Ini kita udah di sini ya, baca sini. Ini tempat kita dia Selepas itu, kami melawat kesan-kesan kemusnahan yang dipamerkan di sini. Melihat akan kemusnahan ini amat menginsafkan
dan menunjukkan betapa agungnya kebesaran ilahi yang boleh memusnahkan apa sahaja apabila dikehendaki. Oh betul ya. Dia Untuk makanya cek dia kambing. coklat beta mas dia panas ini. Suhunya 300 sama 600 derajat. Di kamera by drone ya. Jadi dari drone, kamera dari atas. Kita di sini. Letupan Merapi masa 2010 itu sampai 15 km dari puncak Merapi. Nah, banyak orang meninggal sini sebab BMKG dan atau kerajaan dan bagi tahu mereka tak mau pergi sebab merasa aman itu tadi ya. Nah, ini dulu banyak aroma atau tamu ya. Nah, ini beredar dari atas ini. Lava-lava, banyak lava. Tapi tak erupsi itu tak sama golongannya yang sama. Beda-beda. Siklusnya itu beda-beda. Ya, terus kalau nak trekking sebelum ada letupan dari tahun 2018 itu dari Boyolali sini, Selo. Jadi di sana enak kalau nak trekking. Nanti tapi butuh waktu sekitar 6. Ya, itu ya. Ini Dini hari ya, dini hari. Ini yang kedua ya. Letupan pertama itu 26 Oktober, tapi tak sampai sini. Tapi kampung atas sana dekat kita foto jeep, tadi itu banyak orang mati juga, orang meninggal. 31 orang. Itu letupan pertama. Tapi kenal untuk terus ada lagi yang kedua, letupan November ini. Jadi mereka sangka kalau erupsi yang pertama udah selesai. Ya masak nasi, terus Beri sajian. buah-buahan. Ikut sajian. Ya, bahasa aja. Terus dia berdoa, tapi berdoanya muslim. Dia muslim ya. Iya, Beda sajian. iya, buat Nah, ini dulu dapur ya. Masak. Ini ada gas. Ini ada Nah, dulu juga masih pakai itu. Manual, pakai Pakai kayu. ya. Tapi ini tak perlu jaket, Pak. Nah, ini ya, Bu. Ya, yang lalu ya. Lompat lah. Memang ada. Ya. Tak payah. Selesai melawat muzium, kami dibawa pula mengikuti aktiviti lasak iaitu meredah air lopak dengan jeep. Nanti kasih paksa iklannya saja. Kalau mau pakai
Pemandu jeep dengan sengaja mencari pot yang airnya banyak dan meredahnya dengan laju. Air selut terpercik ke muka apabila kami melaluinya. Proses tersebut berulang beberapa pusingan. Namun, kami tidaklah basah kuyup kerana kekal berada dalam jeep, cuma tempias dari percikan air selut tersebut sahaja. Siap pakai topi tu. Selesai Merapi Lava Tour, kami bergerak ke Bumi Merapi, iaitu sebuah kawasan yang dijadikan sebagai destinasi agro pelancongan pendidikan. Bumi Merapi merupakan salah satu tarikan pelancong di Jogja. Lokasi Bumi Merapi adalah di kaki Gunung Merapi. Di sini terdapat beberapa jenis binatang peliharaan,
bangunan-bangunan bercirikan Eropah seperti Switzerland, Greece, UK dan lain-lain. Tempat yang menarik untuk berfoto. Malangnya, dari pengamatan aku, tempat ini agak kurang mendapat sambutan. Kesannya ia menjadi agak sunyi dan terbiar. Mungkin tarikan yang disediakan di sini tidak begitu menarik kepada para pengunjung. Semasa melawat Bumi Merapi, kami dimaklumkan oleh pemandu van yang di kota Yogyakarta terdapat demonstrasi besar-besaran yang berpunca daripada ketidakpuasan rakyat Indonesia kepada pemerintah mereka. Demonstrasi berlaku di seluruh Indonesia. Keadaan menjadi bertambah parah apabila seorang terkorban di Jakarta ketika berdemonstrasi. Kemarahan rakyat Indonesia semakin bertambah dan rakyat berdemonstrasi di hampir ke semua kota-kota besar di Indonesia. Pemandu van kami menyatakan yang kami perlu mengelakkan dari memasuki jalan bandar untuk mengelakkan kesesakan. Oleh itu, kami mengubah sedikit jadual asal agar tidak terperangkap dengan demonstrasi ini. Dalam perjalanan ke Jogja, kami singgah makan tengah hari di restoran Pawon Bahgito. Berbagai menu masakan Jawa disediakan di sini. Temen goreng nanti. Temen goreng. Temen goreng. Di persekitaran restoran pula ada kolam ikan dan sangkar burung. Pelanggan restoran melayan pemandangan di sini semasa atau sesudah makan.
sini juga disediakan surau yang agak besar dan selesa. Kami menunaikan solat jamak takdim di sini. Selesai makan tengah hari, kami bergerak ke Yogyakarta. Dalam perjalanan, kami singgah untuk shopping barangan outdoor di Eagle Store, iaitu kedai barangan outdoor yang terkenal dan berasal dari Indonesia. Banyak juga barangan yang diborong oleh kami. Selesai shopping, kami ke piknik, iaitu salah satu destinasi pelancongan terbaru di Yogyakarta. Piknik menawarkan pelbagai tarikan yang menjadikan ia satu destinasi pelancongan yang menarik. Di sini terdapat replika landmark ikonik dunia seperti Menara Pisa, Colosseum di Itali, Japan Gate di Jepun, Millennium Park di Singapura, Santorini di Yunani, Gate of Paris di Perancis dan lain-lain. Tempat ini juga merupakan tempat terbaik untuk berfoto, berlatar belakangkan bangunan-bangunan ikonik tadi dan pelbagai lokasi lain yang menarik. Kedudukannya di atas bukit menyajikan pemandangan kota Yogyakarta yang indah dari atas. Namun sejujurnya kami semua sudah keletihan, jadi aktiviti bergambar juga menjadi kurang. Big band. Dari Paris. Ada big band. Underground. Big band. Bosan cari.
Di sebelah luarnya pula terdapat ruangan jualan pelbagai produk keluaran tempatan. Selesai di piknik, hari sudah gelap. Dalam perjalanan pulang ke Yogyakarta, kami singgah makan malam di warung petel bakar and stick Pak Kaji Papat. Di sini kami sekali lagi dihidangkan menu Ika, iaitu tulang rusuk lembu bakar. Kali ini dihidang bersama air kelapa. Apa ni? Apa? Iga? Iga bakar. Selepas pergi iga. Selepas pergi iga, kita makan iga. Selesai makan, kami bergerak pulang dan sekali lagi singgah di pasar sore Malioboro. Keadaan agak sibuk dengan orang ramai dan kenderaan. Namun tidak ternampak pun kemusnahan dari demonstrasi yang dikatakan berlaku petang tadi. Urusan perniagaan berjalan seperti biasa, malah menjadi bertambah meriah dengan kehadiran penunggang basikal yang ramai dan juga kereta kuda. Di sini sekali lagi kami meluangkan masa untuk membeli belah buat kali terakhir sebelum bergerak pulang ke Malaysia esoknya. Selesai shopping, kami kembali ke hotel dan berehat.